Terima kasih kepada rakan pembentang saya tadi. Okey, kita akan sambung pada slide yang seterusnya adalah mula merasakan paranoid. Macam kita tahu, Eric dan Lai ni merasakan kedua ibu bapa mereka akan membunuh mereka jikalau perkara ini diketahui oleh pihak luar. Macam kita tahulah, keluarga Eric dan Lai ni kan, iaitu ibu bapa dia kan datang daripada keluarga yang kaya. Okey, mereka datang daripada keluarga yang kaya. Jadi macam kita tengok, kalau keluarga kaya ni dia macam polis tiba-tiba tahu yang dorang ni buat kat anak dorang macam ni macam tu, jadi ini akan menyebabkan keluarga mereka mendapat malu. Kalau kita tengok ayah Eric dan Lai ni pun mendera mereka, buat tak kisah je, dera secara seksual. Jadi ini akan menyebabkan sesuatu yang besar lah, orang cakap. Jadi polis akan terlibat dalam benda-benda macam ni. Okey, yang seterusnya adalah kalau kita tengok 3 hari sebelum pembunuhan terjadi, iaitu Eric dan Lai ni membunuh ibu bapa mereka. Lai ni bergaduh dengan ayah dia disebabkan ayah dia meminta untuk berhenti melakukan gangguan seksual ini terhadap adik dia. Adik dia adalah Eric lah. Okey, jadi kat situ kita boleh tengok yang Lai ni seorang yang abang yang protektif. Dia menjaga adik dia supaya ayah dia tak buat lagi gangguan-gangguan seksual terhadap adik dia. Okey, jadi kita pergi pula kepada slide yang seterusnya, iaitu mula mengalami depresi. Macam kita tahulah, bila lepas dah bunuh family sendiri tapi enjoy apa semua kan, mesti kadang-kadang ada salah seorang yang mengalami depresi. Contohnya macam kat sini Eric tertekan dan mula mengalami depresi yang teruk selepas membunuh ibu bapanya. Okey, disebabkan kejadian daripada ni, Eric ni dia pergilah bertemu dengan Dr. Ozil, iaitu orang panggil macam kaunselor lah ataupun psikiatris untuk tolong dia. Okey, tapi dia pergi ni dia tak bagi tahu pun abang dia, iaitu Lai. Jadi dia pergi ni secara senyap-senyap seorang-seorang jumpa doktor dia. Okey, dan dia menceritakan segalanya kat doktor dia tu. Jadi kat sini kita ni tak tahulah kan, kita boleh percaya semua orang ke tak, kita boleh percaya orang yang kita baru jumpa ataupun tak. Tapi disebabkan dekat sini dia pergi tanpa bagi tahu abang dia apa-apa pun, dia pergi seorang-seorang jumpa doktor dia dan cerita yang dia bunuh family dia tu. Okey, doktor ni pun terkejut. Nama doktor ni adalah Dr. Ozil. Okey, macam yang saya tulis kat slide ni. Okey, jadi Dr. Ozil ni terkejut lah sebab ialah dengar cerita Eric ni dia pernah bunuh family dia sendiri kan. Jadi Dr. Ozil ni pun menghubungi Lai ni sebab mengatakan dia akan menelpon polis, dia akan bagi tahu polis yang tentang mereka berdua ni yang bunuh family ni. Okey, jadi kita tengok kat sini Dr. Ozil ni sebenarnya macam tak boleh lah kalau nak macam melibatkan pihak polis terus kan. Patutnya dia ada akta kerahsiaan jaga kat situ kan. Jadi kalau kita tengok Lai dia ugut nak bunuh Dr. Ozil ni kalau sampai ke pengetahuan luar. Okey, jadi kita dah pun sampai di penghujung slide, iaitu mahkamah menjatuhkan hukuman. Jadi kat sini kita boleh tahu mahkamah tu jatuhkan berapa lama hukuman dekat orang dua ni. Jadi kita tengok mereka disabitkan kesalahan dan juga mereka dijatuhkan hukuman selama 22 tahun dalam penjara dan diasingkan tempat penjara. Maksudnya Eric dan Lai ni, adik dan abang ni, dipisahkan selama 22 tahun. Tak boleh jumpa, diasingkan penjara. Okey, jadi semasa perbicaraan mereka telah mengatakan, mereka menceritakanlah semua apa yang mereka hadap ni. Contohnya diorang kena gangguan seksual, didera, tapi tetap juga pihak pendakwa ni tidak percaya kat kata-kata diorang. Ialah yang siapa je nak percaya kalau kita ni dah bunuh orang kan, kita ni dah bunuh keluarga kita sendiri, siapa je nak percaya. Nak lagi family itu dalam keadaan keluarga yang kaya. Jadi pihak pendakwa raya ni orang cakap percaya bahawa mereka ni membunuh disebabkan harta, bukan disebabkan didera ke apa ke, bukan. Dorang ni maksudnya macam dorang ni bunuh sebab nak harta je, harta banyak kan, jadi nak kaya. Okay, yang seterusnya pada tahun 2016
Lai telah dipindahkan ke sebuah penjara di Ohio, di San Diego. Di San Diego. Dekat sinilah diorang jumpa balik berdua adik-beradik, okey. Bertemu dengan Eric. Lai ni jumpa balik dengan adik dia Eric. Okey, jadi kat situ kita boleh tengoklah diorang kat situ memang kalau dalam cerita ni memang sedih lah kan, dapat berjumpa balik macam tu sebab dah terpisah lama kan. Okey, jadi selain terakhir kita boleh tengok iktibar pada cerita ni lah. Okey, jadi pada cerita ni saya nak menegaskan bahawa ialah kedua ibu bapa ni patutnya menyayangi menyayangi anak mereka lah. Janganlah kita contoh orang cakap parents dalam cerita ni iaitu dengan mendera, membuat gangguan seksual, dan mak dia pun ketagih arak. Okay, jadi sebagai family ni kita patut support anak, kita patut jaga anak tu dengan betul-betul. Orang cakap bagai menatang minyak yang penuh. Okay, yang seterusnya adalah kepada macam contohlah kita kan sebagai kaunselor kan, kita sebagai kaunselor kenalah jaga atas kerasaan tu. Macam Dr. Ozil tadi, dia terus je nak report polis, kita kenalah slow talk dengan dia dulu apa semua kan, cakap nak libatkan pihak ketiga ke apa semua, dia selesa ke tak dengan kita kan. Ini tak, kita terus nak libatkan pihak polis. Lepas tu dalam masa yang sama, masa tu juga Dr. Ozil yang psikiatris tu tadi, dia meminta duit supaya nak tutup mulut. Tak boleh lah macam tu. Okay, jadi itu saja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.